Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua media yang hadir pada hari ini. Hari ini adalah berkenaan isu melibatkan desakan PRU 15. Baru-baru ni kita lihat, bukan baru-baru ni je, sejak 10 tahun politik negara kita, kita lihat dalam situasi pergaduhan politik, di mana sebelum ni saya pernah keluar kenyataan pada 2016 bahawa negara Malaysia kita ni akan ada pergaduhan politik bermula 2018. Saya pernah keluar kenyataan dalam bernama TV. Jadi hari ini kita lihat situasi politik negara kita memang dalam situasi memang susah nak dipulihkan untuk jangka masa panjang. Sekiranya wujud di mana perbuatan kuasa, masing-masing nak berebut kuasa, masing-masing nak jadi Perdana Menteri, melibatkan di mana budaya melompat, di mana ahli parlimen melompat ke sana ke sini dan sebagainya. Ini yang berlaku, dan akhirnya rakyat hari ini rasa risau dan khawatir apa akan berlaku pada diri mereka apabila isu politik negara kita masih berlarutan sebegini untuk situasi sekarang dan akan datang. Jadi kita sebagai satu badan NGO, di mana lebih 111 NGO gabungan di bawah Majlis Bertindak NGO ni, hari ini kita nak satu kata putus daripada mana-mana pihak, saya kira melibatkan parti-parti politik ini. Kita lihat ada 3 kumpulan. Yang pertama, Perikatan Nasional, Muafakat Nasional dan Pakatan Harapan Plus. Baru-baru ni kita lihat. Jadi, apakah jaminan sekiranya PRU 14 ni kita adakan pada bulan depan? Contoh, kita adakan bulan depan. Katakan salah satu parti komponen ini menang pada PRU 15. Adakah mereka boleh bagi jaminan bahawa mana-mana ahli parlimen tak akan lompat parti atau lompat ke parti lain untuk tubuhkan kerajaan baru? Dan sekiranya masih berlaku ataupun adakah mana-mana pihak boleh bagi jaminan apabila selepas PRU 15 ni mana-mana kerajaan kita dah tubuh tak akan berubah ataupun separuh jalan? Contohnya baru-baru ni kita lihat 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan dah jatuh. Jadi kita nak tahu, sebab ini melibatkan kos untuk mengadakan satu PRU umum ni akan melibatkan 1 bilion. Itu melibatkan duit rakyat tu. Adakah kita perlu segerakan PRU dan kita perlu habiskan 1 bilion? Sedangkan rakyat tertekan dalam situasi ekonomi yang betul-betul tertekan, kita lihat baru-baru ni, dan ramai kehilangan pekerjaan di sektor swasta. Dah hampir 600,000 rakyat hari ini menganggur, dan tak lama lagi lebih ramai lagi akan menganggur. Dan hari ini kita lihat pemimpin parti politik ni mereka lebih mementingkan nak lompat parti sana sini, nak tubuhkan kerajaan baru. Ini yang sedang berlaku. Dan kita khawatir masa depan negara, bukan rakyat je, masa depan negara, apa akan berlaku kepada negara kita sekiranya mana-mana kerajaan yang kita wujudkan dia jatuh. Tak sampai setahun tukar kerajaan baru. Ini akan berlaku untuk jangka masa panjang. Kita lihat hari ini, kita lihat situasi politik hari ini. Jadi kita minta, kita perlu adakan satu akta supaya mana-mana ahli parlimen atau mewakili rakyat tak akan lompat kepada parti-parti lain. Ini yang kita minta. Dan satu peringkat kita akan hantar satu memorandum mungkin kepada Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong supaya jangan ada isu lompat parti ni. Perlu wujudkan satu akta supaya kita sebagai ahli parlimen, kita perlu melindungi rakyat. Bukan kita dah ambil kuasa rakyat, kita suka-suka nak lompat sana, lompat sini. Ini kita lihat macam satu jenayah dalam perkara ini. Ada unsur jenayah. Jadi kita dah dapat kuasa dan akhirnya kita
suka-suka kita lompat sana lompat sini. Ini satu perkara budaya yang tak sihat lah kita lihat. Jadi hari ini Majlis Bertindak NGO Malaysia, kita minta penjelasan daripada pemimpin-pemimpin parti politik ini, tak kira dari Perikatan Nasional, Muafakat Nasional dan Pakatan Harapan. Adakah apa-apa jaminan untuk rakyat, bukan untuk NGO, untuk rakyat? Adakah lepas PRU 15 takkan wujud perkara lompat parti ini, parti politik? Ini yang kita dari parti politik. Kita tak nak ahli parlimen lompat sana lompat sini, nampak duit je nak lompat, nampak macam-macam habuan nak lompat. Ini apa akan berlaku kepada negara kita? Ini yang kita khawatir hari ini. Hari ini kita sebagai NGO, kita bawa suara rakyat. Hari ini memang rakyat susah nak bersuara. Suara sikit je nak tangkap lah dan nak didakwa lah dan sebagainya. Kita nak upload dekat Facebook, orang rakyat dah takut. Hari ini rakyat pendam tau, pendam melibatkan segala isu dalam apa yang berlaku dalam negara kita ni. Jadi kita sebagai satu badan NGO, mengikut Akta Perlembagaan Persekutuan, kita sebagai NGO kita ada berhak untuk bersuara. Jadi kita nak satu penjelasan yang jelas. Kita perlu rakyat dengar. Tak lama lagi parlimen akan bersidang. Kita nak kata putus daripada suatu parlimen bersidang. Kemungkinan besar NGO gabungan ni kita akan hantar satu memo, suatu parlimen nak mula bersidang. Kita akan buat satu desakan. Kita nak dapat satu penjelasan. Ini yang kita nak minta. Ada apa-apa soalan? Memang kepada siapa yang sebelum parlimen bolehkan? Kita akan bincang dengan pegawai undang-undang. Kita nak tahu siapa yang paling layak terima memo tersebut. Sama ada Duli Yang Mulia yang di Pertuan Agong, ataupun Perdana Menteri yang sedia ada, ataupun Speaker Dewan Rakyat. Ada figure sampai hari ini berapa sudah lompat? Oh, lompat. Kita lihat suatu PH dari UMNO, kita lihat dah lebih kurang berapa belas ahli parlimen dah lompat kepada Parti Peribumi. Pada asalnya Peribumi cuma ada, Parti Peribumi ada lebih kurang 13 Datuk Kamal. 13 ahli parlimennya. Lepas tu yang selebihnya datang daripada UMNO, lebih kurang 23 tak silap saya, datang daripada UMNO dengan PKR. Jadi dari sini kita lihat kuasa rakyat tak dihormat. Kuasa rakyat yang memilih ahli parlimen atau pewakil rakyat. Jadi kita sebelum PRU 15, kita nak penjelasan daripada pihak tertentu tentang perkara ini. Tapi sebelum itu ada menyatakan apa ubaran undang-undang, tapi sampai sekarang tak ada. Sampai sekarang tak berlaku perkara ini. Tak berlaku. Masing-masing pentingkan diri. Ini yang berlaku pada hari ini. Semua rebut nak jadi Perdana Menteri. Tapi dalam situasi kita kena cakap benda yang betul, sebab hari ini kita bawa suara rakyat. Keadaan situasi sekarang di mana kita lihat Perdana Menteri kita adalah Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Setakat ni rakyat memang puas hati. Setakat hari ni rakyat memang puas hati dengan situasi keadaan sekarang ni, situasi sekarang dengan kerajaan yang sedia ada sekarang ni. Termasuk lebih baik dari sebelum ini lagi. Lebih baik. Hari ini rakyat menilai kerajaan yang sedia ada ni lebih baik daripada kerajaan dulu. Macam contoh, kenapa rakyat menilai kerajaan sekarang lebih baik daripada sebelum?
Contoh kita lihat Perdana Menteri kita sekarang ni, dia tak berpolitik sangat. Beliau menjalankan jalankan tugas sebagai seorang Perdana Menteri, tak berpolitik. Kerajaan dulu kita tengok lebih kepada politik je, cakap-cakap politik. Segala kenyataan yang keluar semua melibatkan politik, isu-isu politik. Banyak isu pun tak lepas janji tak tepat. Janji tak tepat. Macam contoh dalam manifesto PS kita lihat isu pendatang tanpa izin kata mereka nak kontras. Dah bagi 22 bulan masih tak kontras. Jadi kerajaan baru kita sekarang ni kita boleh lihat dah mula kontras pendatang tanpa izin. Itu salah satu contoh lah. Sebelum-sebelum ni menteri pun keluar kenyataan-kenyataan yang tak cerdik lah, tak masuk akal. Macam budak-budak lah. Saya ingat budak sekolah pun lagi pandai. Suka-suka cakap saja. Suka-suka cakap. Ada soalan lagi? Kalau macam ni PRU ke-15 tak mungkin dalam masa terdekat lah. Tak, bila-bila boleh berlaku. Bila-bila boleh berlaku. Kalau tengok keadaan macam inilah, takkan nak ubah parlimen. Dia menyusahkan rakyat. Menyusahkan rakyat, satu pembaziran dari segi wang ringgit. Dan kos belanja lebih kurang 1 bilion. Dengan situasi ekonomi sekarang ni kan, kalau 1 bilion tu dibagikan kepada 30 juta rakyat, lagi bagus. Kalau itu pandangan lebih baik sampai akhir akhir penggal lah. Kita tak kisah. Sekarang ni kita nak penyelesaian ni. Kalau ada undang-undang boleh sekat daripada mereka melompat, lebih baik lah. Lebih baik. You besok pun you boleh mengadakan PRU 15. Tak ada masalah. Kita belum ada apa-apa undang-undang ataupun akta, tiba-tiba kita nak ada pilihan raya. Katakanlah mana-mana pihak menang, tengok masih berlaku pergaduhan, nak lompat sana lompat sini. Itu saja. Terima kasih. Tapi kira nak hantar memo lah yang macam sidang parlimen yang ke-13 kan? 13. Sebelum.